لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد. Opa Sambariah dan benda-benda yang saya kasihi, Alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Kita terus sambung pengajian dalam Kitabul Azkar min kalami Sayyidil Abrar. Masih lagi menyentuh tentang nama, agak banyaklah dia punya hadis berkenaan dengan isu ini kan. Okey, sebagaimana yang Bonda Hayati sebutkan pada muka surat yang ke-475. Babun nahyi anit tasmiyati bil asma'il makruhah. Bab dilarang daripada meletakkan nama-nama yang tidak baik. Ya, dilarang meletakkan nama-nama yang tidak baik. Di bonda-bonda sekalian, hadis daripada Sahih Muslim daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tang sini cuba tengok La tusammiyanna la tusammiyanna ghulamaka yasaran wala rabahan wala najahan wala aflah. Okey. Jangan kamu menamakan anak kamu dengan nama-nama seperti berikut. Nabi SAW bagi 4 contoh. Yasar, Rabah, Najah, Aflah. Saya kira ada kalangan kita nama lebih kurang Yasar seperti contoh Yasir, Yusri. Nama Najah. Najah pun ramai tu nama Najah. Najih, Najihah. Itu lebih kurang lah tu Najihah yang perempuan kan. Okay. Najahah. Nama Aflah ataupun Falah. Ramai ni orang Melayu nama yang demikian. Fa innaka taqul asamma huwa fala yakun fataqulu la innama huwa arba' fala tazidunna alai. Okey. Boleh tak Bonda Yati saya kurang jelas sedikit maksudnya, takut saya silap terjemah. Boleh tak Bonda Yati baca dia punya terjemahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okay, terjemahannya dekat sini dia kata, janganlah engkau menamakan anakmu Yasar, iaitu kiri maksudnya, Rabat, untung, Najah berhasil atau Aflah gembira. Apabila engkau katakan demikian, apakah benar kejadiannya akan demikian? Apabila tidak terjadi demikian, maka baginda berkata, tidak, ini adalah 4 nama, janganlah kalian menambahkannya lagi. Okey. Bonda Yati faham ke apa maksud dia sebenarnya? Oh, dia kata yang 4 yang saya faham, yang 4 nama ni lah yang dia macam dilarang lah kiranya untuk Maksudnya kenapa dilarang? maksud-maksud yang tak berapa elok lah kot. Okey. Kalau kira maksud dia elok dan cuma sedikit pembetulan, sesiapa yang ada buku ni dan dia terjemah tadi, Bonda Yati terjemah, la tusammiyanna ghulamaka yasaran. Jangan kamu namakan anakmu Yasar. Yasar itu diterjemahkan sebagai kiri. Dia sebenarnya bukan kiri. Yasar ni artinya kemudahan. Okay, Yasar kemudahan. Rabah. Lagi satu Ustaz tambahan. Dia kata sebab maksud-maksud tu nanti akan menjadikan dia macam ungkapan yang optimis. Ungkapan yang optimis. Apabila dia kata dalam diri bapa ataupun untuk mengarahkan cita-cita anaknya. So sebab mungkin sebab maksudnya macam kiri untuk macam, so parents tu akan jadi optimis, anak tu jadi macam yang dimaksudkan tu lah. Apabila dinamakan demikian, kemudian tidak tercapai cita-cita tersebut, paling kurang ia akan timbul kekecewaan pada diri ibu bapa tersebut. Wallahualam. Oh, macam tu pula. Tapi nama-nama yang lain pun sama juga. Nama-nama lain pun nama yang menggambarkan optimis juga. Macam mana kan? Okey, tak apa, kita tengok Okey, utamanya jangan jangan kamu namakan anak kamu Yasar. Yasar tu kemudahan, Rabah keuntungan, Najah kejayaan, Aflah pun
lebih kurang dengan kejayaan ataupun keuntungan ya, ataupun kegembiraan yang tadi Bunda Yati terjemahkan kan. Okey, dia sebenarnya ini antara contoh nama lah yang Nabi SAW kurang berkenan, tapi dia kena tengok apa sebab Nabi Muhammad SAW tidak berkenan dengan nama-nama yang demikian. Okey, adakah nama-nama tadi dia dianggap sebagai nama-nama yang tidak baik? Sedangkan kalau kita tengok maksudnya baik. Maksudnya baik iaitu yasar artinya keuntungan kan. Jadi itulah benda yang sedikit mengelirukan. Okey. Sekejap saya nak tunjuk pada benda-benda sekalian. Kalau kita tengok apa sebenarnya ulasan ulama dalam memahami hadis ni kan. Okey. Saya nak buka satu dua kitab. Tapi mungkin sukar untuk saya tunjuk pada benda-benda sekalian. Mana ya? Kenapa tak boleh letak nama Yasar dan sebagainya. Okey. Pertamanya ada ulama kata larangan itu bukanlah larangan yang membawa kepada haram ataupun makruh. Tapi dia panggil kalau boleh tinggal, kita tinggalkan. Kalau boleh kita tak letak nama tadi, itu yang paling baik. Tapi kalau kita letak, dia tidak makruh dan juga dia tidak haram. Apa lagi nak haram? Makruh pun tidak. Okey. Cuma yang paling baik yang letak nama tersebut. Kemudiannya, bila saya tengok dalam beberapa kitab sebelum ini, termasuklah kitab yang tadi satu, kemudiannya saya tengok dalam kitab Mirqat Fatih Syarah Mishkatul Masabih oleh siapa? Mulla Ali Al-Qari. Okey, cerita orang Arab dulu ni dia ada cerita di sebaliknya benda-benda sekalian. Dan saya bawa dia dalam dua bentuk. Satunya, kalau kita katakan nama anak kita tu Yasar ya, nama anak kita Yasar, Yasar artinya kemudahan. Ataupun kita panggil Yusra kalau perempuan di Malaysia Kalau lelaki Yusri. Sebenarnya Yusra tu boleh lelaki boleh perempuan. Kalau Yusri biasanya lelaki kan? Biasanya. Jadi bimbangnya kita letak nama anak kita tu Yusra ataupun Yusri dengan maksud kemudahan. Kemudiannya orang pun datang rumah kita ya. Anak kita nama Yusra ataupun Yusri, orang pun datang rumah kita dan orang tanya, "Makcik, ada tak kat rumah?" Dia tanya macam tu. "Makcik, Yusra ada tak kat rumah?" Berkebetulan pada masa tersebut, anak kita yang nama Yusra tu tidak ada di rumah. Maka kita pun sebutlah Yusra tidak ada di rumah. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, anak kawan kita datang, dia tanya, "Makcik, kemudahan." Yusra kan kemudahan kan? Kemudahan ada tak kat rumah? Kita pun kata kemudahan di suatu kemudahan tidak ada di rumah. Jadi bila kita sebut kemudahan tidak ada di rumah, ia boleh membawa maksud yang negatif. Kita macam menafikan di rumah kita ni benda-benda yang sulit, benda yang memayahkan je ada. Benda-benda yang memudahkan tidak ada di rumah kita. Itulah faktor mengapa orang Arab dulu kurang berkenan dengan nama seperti ini. Nabi tak berkenan dengan nama ini. Okey, sekarang ni kita tukar nama Yusra kepada nama Najah. Ada yang nama Najah, ada yang nama Najihah kan? Okey, jadi kita pun datang, "Makcik, Najah ada tak kat rumah?" Kita pun jawab, "Najah tidak ada di rumah." Terjemahannya, "Makcik, kejayaan ada tak di rumah?" Kita jawab, "Kejayaan tidak ada di rumah." Semacam kita nak kata di rumah kita ni tak ada pun kejayaan, yang ada hanyalah kegagalan. Jadi itu antara faktor Nabi Muhammad SAW tak suka. Dan benda ni disebutkan oleh ulama pun. Contohnya, kata Imam Nawawi, "Wal illatu fihi ma nabbaha sallallahu alaihi wasallam biqaulihi asamma huwa." Faktor Nabi Muhammad SAW tak suka dengan nama-nama demikian kerana takut nanti orang tanya itulah, ada tak Najah di sini, ada tak Yusra di sini, ada tak Falah di sini? Kita pun jawab la. Fakuriha li syana'atil jawab. Nabi SAW tak suka kerana ia boleh membawa jawapan yang negatif. Boleh faham ke benda-benda sekalian apa yang saya terangkan ni? Takut berbeza. InsyaAllah faham. Baru faham sekarang. Boleh faham kan? Okey, itu satu.
Jadi nama-nama tu dia nama yang bagus. Dia nama yang bagus. Semuanya membawa maksud yang bagus. Tidak ada pun membawa maksud yang tak elok. Dan macam saya sebut tadi Bonda Yati, mana-mana yang ada buku, perbetulkan terjemahan. Yasar bukan bermaksud kiri. Walaupun satu sudut memang yasar tu ertinya tangan kiri. Tapi dalam bab ini, yasar bermaksud kemudahan. Okey. Yang kedua bonda-bonda yang dirahmati Allah adalah dia zaman dulu orang Arab ni hidup dalam suasana perang. Sebagaimana yang saya sebutkan dalam mukadimah yang lepas, oleh kerana orang Arab ni hidup dalam peperangan dan mereka ni nak orang-orang yang hebat, orang yang gagah perkasa, justru mereka sangat menyanjung anak lelaki. Kononnya anak lelaki ni boleh harap untuk buat kerja berat, untuk perang dan sebagainya. Maka mereka pun meletakkan nama-nama yang menggambarkan kegagahan. Contohnya Hamzah, singa. Contohnya apa lagi? Khalid, orang yang berumur panjang. Umar, orang yang berumur panjang. Jabal, bukit, menggambarkan orang yang kuat, ya, Jabal. Ataupun mereka letak nama-nama haiwan. Contohnya Bakar, Bakar itu unta jantan muda, menggambarkan orang yang kuat. Ataupun mereka letak nama haiwan yang lain, Usman. Usman tu anak ular. Arqam, ular. Ataupun haiwan-haiwan yang licik, macam ular tu licik. Ataupun Ukasha. Ukasha ni labah-labah. Jadi mereka meletakkan nama-nama yang demikian menggambarkan kekuatan yang diambil ibrah daripada haiwan-haiwan yang tadi. Baik. Manakala nama-nama yang lembut-lembut ni macam Yasar, macam Falah, macam Najah, apa benda ni, biasanya mereka akan letakkan kepada nama-nama hamba abdi mereka. Jadi nama hamba abdi ni contohnya kita tengok Bilal bin Rabah. Ayah dia pun hamba juga rasanya. Rabah tu artinya keuntungan. Jadi Nabi kan tak suka nama keuntungan Rabah tu kan. Orang Arab dulu mereka memang letak Rabah ni nama hamba abdi mereka. Okey. Jadi kenapa nama-nama yang demikian ni diletakkan kepada nama hamba-hamba mereka? Kerana kalau mereka menamakan hamba mereka Yasar, harapnya dapat memudahkan urusan mereka. Kalau mereka namakan hamba mereka Rabah, harapnya dapat menguntungkan mereka. Kalau mereka namakan hamba mereka Najah, agar dapat menjayakan projek-projek ataupun kerja-kerja mereka. Jadi itu puncanya. Okey, tapi Nabi SAW dia tidak membezakan antara hamba dengan manusia biasa, tak ada. Bagi Nabi semuanya sama je di sisi Allah Azza wa Jal. Cuma Nabi tak berkenan daripada sudut jawapan. Justru benda-benda sekalian, sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak berkenan daripada sudut jawapan, ada tak najah di sini? Kita jawab tidak ada. Maka kalaulah kita sendiri tidak meletakkan beberapa nama kerana khawatir nama itu boleh membawa maksud yang kurang, boleh membawa kesan yang kurang baik, maka boleh kita tidak memilih nama-nama yang baik untuk mengelakkan kesan tadi. Okey, apa maksud saya? Contohnya mak saya antara orang yang tidak berkenan kalau letak nama Zainab. Okey. Mak saya dia tak berkenan kalau nama Zainab. Tapi kenapa tak berkenan? Sedangkan kita dah cerita Zainab ini nama yang mulia, tumbuhan yang wangi. Ada 5 orang Zainab yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Okey. Mak saya tak berkenan tu kalau Zainab tu diletakkan kepada anak-anak di kelahiran Kelantan katanya. Kerana orang Kelantan ni dia tak panggil Zainab, dia panggil Jenab. Jadi bila panggil Jenab tu mak saya rasa ini panggilan yang sangat tak cantik. Jadi dia tak nak dengan panggilan Jenab tadi. Maka tapi dia okey kalau bukan duduk di Kelantan macam saya ni duduk di Selangor. Kita letak nama Zainab, biasanya orang panggil Zainab ataupun paling kurang lah orang panggil Zai. Okeylah panggilan Zai tu panggilan yang agak manis juga, tidaklah panggilan yang tidak elok kan. Okey. Maka kalau macam tu tak apa. Tapi kalau di Kelantan ni walaupun keluarganya cuba panggil Zainab, tapi mesti ada kawan-kawan yang panggil Jenab. Jadi itulah punca tak suka dengan nama tersebut. Jadi boleh. Boleh kalau kita tidak meletakkan nama-nama yang mulia pada tempat-tempat yang tertentu, sekiranya risau panggilan itu jadi panggilan yang tidak baik. Termasuklah apa-apa nama-nama yang lain. Kecuali kita mampu membentuk suasana yang baik, dan kita bentuk jati diri dalam diri anak kita, jangan sampai ada panggilan yang tidak baik, anak kita kena kuat. Kalau macam tu tak apa. Macam anak saya tu nama Maryam.
Okey. Biasalah budak-budak muda, ibu-ibu sekalian yang lagi sekolah, kalau sekolah rendah tu semua panggil Mariam. Okey. Jarang-jarang panggil MJ. Okeylah MJ tu gelaran singkatan lah. Mariam Jamilah. Tapi bila masuk sekolah menengah ni, walaupun dia sekolah agama, sekolah menengah agama, kawan-kawan baik dia panggil dia Mary. Mary pun Mary lah. Yang penting dia panggilan dia tu panggilan yang tidak membawa panggilan yang menjengkelkan ataupun membawa maksud yang tak baik. Sekurang-kurangnya Mary tu panggilan bagi Maryam dalam bahasa lain. Okey lagi lah kan. Sebabnya dia nak mengelakkan daripada beberapa Maryam yang wujud di sekolahnya, maka ditukar kepada Mary. Saya pun okey je lah, tak ada masalah pun. Budak-budak kan. Okay, kemudiannya kalau kita tengok dalam hadis yang kedua, riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Okey, apa contoh nama yang tidak disukai dan nama ni tak ada, kita tak ada ya. Iaitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sorry, yang tadi. Jadi kalau sekarang ni boleh tak kita nak letak nama Yasar, Yasir, Yusri, Rabah, Najah, Najihah, Najih, Aflah, Falah dan sebagainya? Jawapannya insya-Allah boleh. InsyaAllah boleh, tak ada masalah pun. Kerana benda tu dia tak sampai haram pun. Dan kalau dia makruh pun dia panggil makruh dalam bentuk sebolehnya jangan buat. Bukannya makruh yang kita kata tu kalau buat macam ni makruh, buat macam ni makruh. Itu benda yang tak elok kan. Ini daripada sudut hukumnya kalau boleh jangan buat. Tapi kalau letak tak ada masalah. Kalau letak tak ada masalah. Okey. Kemudiannya benar-benar dirahmati Allah, hadis yang kedua, inna akhna'a ismin indallahi ta'ala rajulun tasamma malikal amlak. Sesungguhnya nama yang paling jelek di sisi Allah Azza wa Jal adalah Malikul Amlak. Okey, apa maksud Malikul Amlak? Raja segala raja. Walhal yang menjadi raja segala raja ni ialah Allah Subhanahu. Yang mana ada orang yang menjadi raja segala raja melainkan Allah. Okey. Kemudiannya kalau kita tengok dalam hadis yang lain dia kata macam ni, dia lain sikit. Aghyazu rajulin indallahi ta'ala yaumal qiyamati, orang yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti, wa akhbasuh, dan orang yang paling jelek, orang yang paling buruk, rajulun kana yusamma malikal amlak la malika illallahu azza wa jal, iaitu orang yang menamakan dirinya raja segala raja walhal tiada raja melainkan Allah azza wa jal. Jadi nama-nama sekarang kan pelik-pelik kan, nama-nama yang ada di Malaysia ke di luar negara macam-macam nama yang pelik-pelik. Kalau luar negara lagi lah, drink water pun ada, minum air, drink water pun ada juga. Jadi tak tahulah apa pemikiran dalam mak ayah mereka tu sampai letak nama-nama yang demikian. Jadi kita kena berjaga-jagalah benda-benda sekalian. Saya ada satu nama saya nak sebut pada benda-benda sekalian tapi semua salah pula saya ni. Saya tengoklah sekejap. Semua salah. Tapi okeylah. Ya ya. Okey. Rasanya saya tak boleh sebut kot yang saya nak sebut tu. Membatalkan niat. Saya ada terlepas sikit. Selain daripada nama yang saya sebut tadi, ada lagi nama dalam hadis yang lain yang kurang disukai oleh yang Nabi kata jangan letak nama yang demikian. Iaitu Nafi' antaranya. Nafi'. Jadi Nafi' ni apa maksud dia? Nafi' ni artinya orang yang bermanfaat. Nafi' artinya orang yang bermanfaat. Jadi salah ke nak letak nama orang yang bermanfaat? Kan bagus nama orang yang bermanfaat tu kan. Jadi insya-Allah boleh je nak letak nama orang yang bermanfaat. Atau lagipun ada je ulama yang nama Nafi'. Ulama qiraat yang nama Nafi'. Okey.
Jadi kalau letak nama Nafi' tu sebenarnya tak ada isu pun, ya, tak ada isu pun. Tetapi dia kembali pada tadi, kalau boleh jangan letak, tapi kalau letak tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Okey, baik. Kemudiannya benda-benda dirahmati Allah sekalian, satu benda. Okey, kita ke depan lagi. Bab zikril insan man yattabi'uhu min waladin aw ghulamin aw muta'allimin. Panjangnya dia punya ni. Tapi saya nak tinggal dulu bab ni, boleh tak? Kita ke depan sikit. Bab nida'un man la yu'raf ismuhu. Bab kita memanggil seseorang yang tidak dikenali namanya. Sekarang ni kita tak kenal siapalah orang ni. So kita nak panggil macam mana? Okay, kalau di Malaysia kita panggil apa? Kalau orang yang berusia kita panggil haji. Kalau wanita, ibu-ibu kita panggil hajah kadang-kadang kan. Tengoklah, tengok pada tempat. Macam saya akan tengok tempat lah. Biasanya kalau orang-orang yang berusia daripada saya ni, yang berusia tu peringkat ayah-ayah, saya panggil haji. Kecuali kalau orang tu dia macam ada setengah orang tu saya tak panggil haji, saya panggil dia pakcik. Saya sendiri lebih suka kalau panggil yang pakcik tu dia panggilan yang sedikit akrab. Kalau haji tu sesiapa je. Tapi kalau dia macam rapat sikit yang saya tu, saya panggil dia pakcik. Okay. Saya tak tahu adakah panggilan itu bagus ataupun tidak. Tapi saya sendiri suka kalau budak-budak panggil saya pakcik. Justru saya pun suka juga panggil orang pakcik. Okay. Tapi bukan majlis formal lah. Ini cerita kita jumpa-jumpa di masjid, jumpa di surau. Kalau surau formal di kedai-kedai kita nak beli barang apa, kita panggil panggilan tuan, encik, tuan haji, tu lain lah. Tapi kalau dalam keadaan biasa-biasa yang kita ni sembang-sembang, kita ada hubungan dengan dia, saya suka panggil pakcik. Sebagaimana saya suka membahasakan diri saya pada pakcik. Kalau budak umur 20 ke bawah aja, saya bahasakan pakcik dah lah, 20 tahun ke bawah. Kalau dah 25, mungkin abang ataupun apa-apalah kan. Okey, jadi sekarang ni, macam mana kita nak panggil seseorang yang mana kita tak tahu nama dia. Okey. Yang bagi an yudada bi'ibaratin la yata'adza biha wa la yakunu fiha kazbun wa la malaq dan sebagainya. Seharusnya seseorang itu memanggil seseorang yang tidak dikenali dengan panggilan yang tidak menyakiti. Panggilan itu juga tidak ada unsur pembohongan ataupun unsur-unsur yang tidak elok lah. Malak ni kita nak terjemah sebagai apa benda-benda sekalian? Malak ni kita tengok sini kan. Dia panggilan yang berlebihan. Aziyadah fit tawaddud wa du'a wa tadarru' fawqa ma yanbaghi. Okey, kita berlebihan dalam bab kasih sayang, doa ataupun merendahkan diri lebih daripada sepatutnya. Contohnya, kita panggil panggilan, contoh macam ni lah, benda-benda sekalian. Tapi dia nak tengok sesuai ataupun tak sesuai ni. Macam mana ya? Kadang-kadang kalau seorang lelaki tu, dia sembang dengan seorang perempuan yang lebih kurang sebaya dengan dia. Okay, macam saya, kalau orang muda-muda lagi lah, umur 40 ke bawah ni, terutamanya kalau dia sembang orang sebaya dengan dia, ni lebih kurang sebaya dengan dia panggil awak. Okay, awak sihat ke? Panggilan awak ni kadang-kadang dia aziyadah fit tawaddud. Dia macam berlebihan daripada sudut kasih sayang tu. Jadi kurang sesuai, kita kena elakkan daripada panggilan awak ataupun apa-apalah yang berlebihan ni. Kadang-kadang orang muda ni dia lagi dahsyat panggilan-panggilan dia. Okey, ataupun kadang-kadang dia baru je berkawan dengan perempuan tu ataupun ini cerita orang kenal ya. Dia baru je berkawan, bukan lagi dia tak kahwin lagi atau baru bertunang. Ramai ni jenis panggil sayang kepada tunang sendiri. Belum bertunang lagi pun dah sayang-sayang dah. Dah panggil abang dah. Jadi berlebihan, tak boleh. Kita kena ajar anak kita jangan panggil seorang lelaki sayang. Kita boleh tentu dia jadi suami kita ke tak. Tengok-tengok dia tak jadi suami kita macam mana? Kita dah panggil dia sayang bukan main lagi. Kemudian putus dengan kawan tu, kawan dengan orang lain pula sayang juga. Dan sekali kahwin dengan orang lain. Berapa orang sayang dah kita panggil. Jadi kita tidak ada keistimewaan. Panggilan tu tidak ada keistimewaan lagi. Ya. Jadi di sini, ataupun panggilan yang berlebihan. Syekhuna kalau kadang-kadang lah ya. Syekhuna, syekh kami, orang alim lah ni.
maula ataupun apa-apalah panggilan-panggilan yang berlebihan yang tidak sesuai. Tapi kalau sesuai tak apa. Contohnya guru saya balik dari India. India ni biasanya kalau orang balik dari India dia panggil Maulana. Tak apa. Maulana ni bukanlah kedudukan lebih tinggi daripada ustaz ke apa, tak. Dia hanya panggilan merujuk kepada tempat pengajian. Kalau orang baru balik dari Fatani ataupun Thailand ni biasa dia panggil Baba. Baba ataupun Baba. Okey. Kalau biasanya kita standard kita panggil ustaz. Jadi dia yang pentingnya jangan berlebihan. Syekhuna apa itu berlebihan, tuan guru. Kadang-kadang ada orang panggil saya tuan guru, saya kata saya bukan tuan guru, panggil saya biasa je. Kalau nak paling kurang kalau nak paling tinggi pun panggil ustaz. Kalau nak standard panggil namanya Zul ataupun kalau saya tua panggil Abang Zul, kalau saya muda panggil saya Zul je. Tak boleh lah, tak payahlah nak berlebihan panggil syekh dan sebagainya. Jadi tak cantik. Okey. Jadi kemudiannya sebagai contoh kata Imam Nawawi, kita panggil ya akhi. Ni saya biasanya panggil macam ni lah. Ya akhi, wahai saudara ya. Ya. Wahai saudara, ya faqih. Ya faqih ni dia mungkin tak sesuai dengan kita lah, tapi Imam Nawawi ni dia cerita sesuai dengan zaman dia. Ya faqir, ya sayyidi ni mungkin sesuai. Okey, tapi kalau ya sayyidi tu kalau kita terjemah dalam bahasa kita artinya tuan. Sayyidi ni dia tak lebih pun, bukanlah sayyidi ni maknanya bos, tak semestinya. Daripada satu sudut sayyidi maksudnya bos. Tapi daripada sudut yang lain, sayyidi ni artinya tuan. Ataupun sayyidah maknanya puan. Tu je. Ataupun kalau setengah orang Arab tu, kalau perempuan yang belum kahwin, dia panggil Anisah. Ya Anisah, itu yang belum kahwin. Okey. Ada tempat lain lah macam-macam ikut negara masing-masing. Kalau kita ni cik, puan, ada yang panggil cik puan. Jadi bergantung kepada mana panggilan yang lebih sesuai. Macam Opah Sabariah, bahasakan diri sebagai opah walaupun mungkin peringkat kakak je pun. Tapi bahasakan diri opah contohlah ya. Okey. Ataupun kadang-kadang Nabi dulu dia panggil panggilan merujuk kepada apa yang dia miliki. Wahai pemilik baju, wahai apa-apalah, wahai pemilik pedang. Okey. Ataupun tak kiralah apa pun benda-benda sekalian ya. Dia bergantung kepada tempat masing-masing. Contohlah kalau Nabi dalam satu hadis kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekejap ni puan Hani saya selesaikan sikit. Ya, ada seorang lelaki tu dia berjalan di kuburan dengan memakai slipper dan Nabi kurang berkenan dengan pemakaian slipper di kubur tu. Tapi saya pun tak tahulah, saya kena tengok balik hukum pada zaman sekarang. Rasanya boleh je pakai slipper bila masuk kubur. Tapi apa ceritanya sampai Nabi tak berkenan pakai slipper masuk kubur tu? Nanti kita rujuk. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sahibas sibtiyatain. Wahai orang yang memakai kedua capal. Waihak alqi sibtiyataik. Tak elok macam tu, kamu cabutlah slipper kamu. Jadi sibtiyatan ini ada jenis slipper lah. Slipper ni pun ada macam-macam jenis kan. Macam kita lah kita panggil. Kita pun panggil macam-macam. Ada kita panggil slipper, ada panggil sandal, ada panggil capal, ada panggil kasut dan sebagainya. Jadi sibtiyatan ni sejenis slipper yang tidak ada tali ke macam mana tu kan. Tidak ada tali pengikat. Betul, terima kasih banyak. Dipanggil sibtiyatan. Jadi Nabi panggil wahai pemilik dua sibtiyah. Jadi tapi kita tak panggil nama-nama yang macam tu. Okey. Ataupun dalam satu riwayat yang lain benda-benda sekalian, kata seorang sahabat Nabi ni, siapa dia ya? Jariyah Al-Ansari. Okey, apa yang dia sebut? Kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana idza lam yahfaz ismar rajul. Saya ni adalah duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kalau dia tak ingat nama seseorang, dia panggil orang tu dengan panggilan ya ibna Abdillah, wahai anak hamba Allah. Dia panggil macam tu. Okey, contohlah. Kalau saya panggil tadi saya panggil Haji, Hajah. Kalau kita pergi Mekah ke Madinah pun biasa orang panggil Haji, ya Hajah ya. Dan kalau saya jumpa dengan orang Arab yang lebih berusia, saya panggil Amu. Amu ni artinya pakcik. Amu ni kalau bahasa Arab pakcik sebelah ayah. Kalau khal pakcik sebelah mak. Jadi saya dah biasakan diri dah kalau jumpa orang Arab yang lebih berusia,
Ini dalam keadaan tidak formal ya. Kita panggil dia ya amu. Isbir, wahai pak cik, sabarlah, jangan tolak-tolak contohnya kan. Isbir ya amu. Okey. Ataupun kita kalau setengah orang tu, kalau orang muda dia panggil anak, dia panggil adik, ataupun orang Kelantan dia panggil awel. Awel ni anak siapa sebenarnya kan? Dia panggilan awel dia panggil. Okey, sama juga dengan panggilan cara kita berbahasa. Contohnya kalau saya duduk di Selangor ni ataupun area Lembah Kelang, saya bahasakan diri sebagai saya. Saya. Tapi kalau saya balik ke Kelantan ataupun saya jumpa dengan orang Kelantan yang lebih berusia peringkat makcik-makcik, pakcik-pakcik, saya bahasakan diri kita. Bila balik? Oh, kita baru sampai je. Jadi saya bahasakan diri kita. Kita baru sampai. Dah makan belum? Oh, kita baru je nak makan ni. Jadi saya bahasakan diri kita sebab saya melihat itu lebih sesuai dan lebih menunjukkan kelunakan dalam berbicara dengan orang tempat tersebut. Kalau di sini saya biasa bahasakan diri saya. Cuma silap sayanya apa dia? Masa saya kahwin dulu, bila saya kahwin, saya dah terbiasa saya. Bila sembang dengan kakak ipar pun saya, sembang dengan abang ipar pun saya. Jadi sepatutnya saya tak bahasakan diri saya. Saya kena bahasakan diri nama Zul. Contohnya kakak tanya, Zul dah makan belum? Oh, Zul baru nak makan je ni. Patutnya saya bahasakan diri Zul. Itu lebih menggambarkan sifat adik. Apalagi saya ni peringkat keluarga isteri, saya bongsu. Tapi saya dah tersebut saya, jadi payah saya nak pusing balik jadi ke Zul tu. Sedangkan kalau di rumah saya bahasakan diri dengan panggilan. Contohnya di rumah saya ni panggil Ngah. Jadi saya bahasakan diri Ngah. Kalau dengan adik-adik, Abang Ngah. Jadi Abang Ngah nak pergi sana. Jadi kita tak bahasakan diri saya, kita bahasakan diri nama. Jadi sepatutnya sewajarnya nama. Tapi yalah sebab saya dah terlajak, sukar untuk saya patah balik. Kalau saya patah balik, macam mengada-ngada pula. Gitulah ceritanya benda-benda sekalian. Dia punya point apa dia? Kita memanggil orang tu dengan panggilan yang sesuai dengan tempatnya, situasinya. Kalau tempat formal, tuan, puan, encik, cik. Itu tempat yang formal sebagai contoh. Datuk, Datuk Seri dan sebagainya. Wallahualam, silakan mudah-mudahan sekiranya ada sembarang perbincangan di sini. Okey, boleh sahabat-sahabat boleh bertanya sekarang. Silakan. Berkenaan dengan nama dan gelaran. Ataupun apa-apalah, tapi kalau boleh jangan larilah daripada topik kita ni kan. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada Masya kita akan dipanggil dengan nama yang ibu kita berikan. Bagaimana kalau kita ada dua nama? Bermakna nama ibu kita kurang elok kalau nak disebut. Kita bila dah dewasa kita ubah nama kita sendiri. Bagaimana di pada Masya nanti Ustaz? Terima kasih. Okey. Bagaimana kalau orang tu ada dua nama, tiga nama? Saya pun tak pastilah sebenarnya Allah Ta'ala nak panggil kita macam mana. Jadi adakah Allah Ta'ala panggil penuh? Contoh nama dia apa dia? Puteri Aisyah Amalin. Jadi adakah dia panggil Puteri Aisyah Amalin? Ataupun dipanggil Aisyah ataupun dipanggil Amalin. Yang tu tidak ada pernyataan yang jelas Ibu Lin. Jazakumullah khairan. Yang pentingnya Allah Ta'ala panggil kita dengan nama dan maka kita kena letak nama elok. Itu je dia punya point dia. Okey, satu. Yang keduanya bagaimana kalau kita ada nama tak elok dan kita nak tukar. Macam tu ke Ibu Lin? Ya Ustaz. Ibu Lin nama apa sebenarnya? Nama saya Saidah. Saidah? Ya. Jadi Lin tu kan ada anak nama Lin. Tapi bila besar memang ibu pun panggil nama Lin. Nama singkatan Lin. Saidah Lin? Macam mana jadi Lin? Itu nama timang-timangan lah kononnya daripada. Oh iya ke? Nama timbangan. Yeah. Biasalah tu kan nama timbangan tak ada kaitan dengan nama kan? Ya. Lin tu artinya lembut. Kan kita sebut Madlin. Madlin. Lembut. Lina. Lina. Okey.
lembut ataupun lain sama juga. Layin. Layin. Itu lembut. Jadi cantiklah nama tu. Nama Suedah cantiklah nama orang yang berbahagia. Tapi kalau ada orang tu dia mak ayah dia letak nama tak elok ataupun kita sendiri terletak nama yang bukan-bukan pada anak kita dalam keadaan kita tak tahu apalah maksud nama ni kan. Kita terikut dengan budaya pada masa tersebut, maka memang paling elok bila kita besar kita kena tukar nama. Paling baik sebelum ada apa-apa sijil. Okay. Dulu kawan saya namanya Azni. Azni. A-D-Z-N-I. Azni. Tapi orang tak baca payah. Azni pun tak ada maksud. Okay. Orang biasa baca Azni. Bila baca Azni, dia takut jadi ke arah zina. Jadi Azni zina. Jadi dia nama tak cantik. Maka dia pergi ke JPA, JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Dia tukar kepada Azmi. Jadi sampai kita pun dah lupa dah nama Azni tu. Kita ingat nama Azmi. Jadi saya tanya dia bila dah besar tu dalam beberapa tahun lepas, saya tanya dia, Mi macam mana? Dia mau tukar nama dulu. Dia kata, kalau bagi tukar nama tu, kalau sekadar 1-2 huruf dia bagi. Dia bui dia kata. Jadi kalau tukar 1-2 huruf tu dibenarkan. Okey. Maknanya boleh adjust lagi 1-2 huruf. Tapi kalau yang panjang-panjang macam mana? Okey. Selagi mana kalau nama tak elok memang kena tukar. Kena pergi bincang dengan GPN nak kena tukar. Contohnya ada seorang tu kawan saya jugalah. Sebenarnya mak kawan anak saya tapi jadi kawan saya jugalah. Saya tanya dia nama apa anak yang baru lahir? Khairin. Saya pun lama kemudian saya pun jujurlah dengan dia. Saya kata Khairin tu tak ada maksud. Saya tanya dia, dia kata Khairin ni maknanya kebaikan. Khairin tu kebaikan. Ejennya Q. Bila Q dalam bahasa Melayu, Q ni merujuk kepada kalau bahasa Arab merujuk pada Qaf. Khairin. Khairin tak ada maksud. Apabila dia sebut khairin ni maknanya kebaikan, itu bukan khairin, itu khairin. Salah heja lagi. Khairin. Orang Melayu kita ni selalu tertukar antara KH dengan Q. Saya tengok baik kali orang kita tertukar. Contohnya istikharah. Istikharah. Huruf kha. Tapi saya tengok beberapa kali orang tulis istiqarah. Q. Kalau Q jadi qaf. Istiqarah. Sekarang ni bukan istiqarah tapi istikharah. Kha. Sama juga dengan khalif. Okey, sebenarnya khalif. Tapi dia tukar kepada khalif. Khalif tak ada maksud yang baik. Khalif ni apa maksudnya? Dia bukanlah maksud yang buruk tapi tak ada maksud yang bagus lah. Sebetulnya khalif tapi kita tukar kepada khalif. Jadi gitu orang Melayu ni. Ataupun dia mungkin terikut ke bahasa putih ke khalif tu kan. Okay, sama juga dengan isu nama khairin. Sepatutnya khairin. Jadi saya beritahu dia. Kena kalau infak tu memanglah kalau Melayu jadi K lah Ibu Sharifah. Tapi ceritanya KH tu. Bukannya kaf, bukan K bertukar dengan Q. KH tertukar dengan Q. Itu problem dia. Jadi di sini saya beritahu dia tukarlah nama. Tukar Q kepada KH je, khairin. Jadi cantik. Tapi dia pun beritahu saya tak tahu dia tukar ke tak. Saya rasa dia tak tukar. Dia kata boleh tak kekalkan je lah nama ejaan dia tapi dia tukar panggilan. Tapi kalau tukar panggilan payah. Orang tetap nanti bila sampai universiti kita telefon terus dah orang panggil dia khairin juga. Bila dia masuk sekolah menengah pun orang panggil dia khairin dah. Tak panggil dia khairin. Macam nama saya ni. Banyak kali orang tak dapat baca. Sebab orang terpengaruh dengan D kat depan lah. Nama saya D-Z-U-L kan, Zulkhairi. Kalau tempat-tempat baru ni kebanyakan panggil saya D-Zul. Cik D-Zul, Cik D-Zul, Cik D-Zul. Saya kadang-kadang saya betulkan Zul. Tapi kadang-kadang sebab tak tahu je D-Zul pun D-Zul lah. Sebab kita terperangkap dengan sebahagian huruf. Sedangkan dalam bahasa putih pun banyak je huruf-huruf yang tak disebut. Huruf tu wujud tapi tak disebut huruf tersebut. Kadang-kadang G tapi bacaannya H. Dia tengok pada negara pula. Kalau negara ni dia panggil apa. Kalau negara ni dia panggil apa. Contohnya nama James. Sebahagian tempat panggil James. Tapi kalau di Colombia dia tak panggil James. Dia panggil James.
James, yang sana Hames. Jadi macam mana cara baca tu? Jadi kita kena sangat-sangat berhati-hati. Jadi kalau nama tu elok Ibu Nin, tukar. Paling baik pergi JPN, tukar dengan kadar segera. Kalau nama tu tak ada maksud, kalau boleh tukar, tukar. Kalau perlu buang, buang je lah. Kalau dia ada dua nama, satu nama bagus, satu nama tak bagus atau tak tahu apa maksud, kalau boleh buang, buang je lah. Kena bincang dengan JPN. Paling baik seawal-awalnya. Okay. Allah Alam. Nama, okey, nama-nama Tuhan kan. Ya, saya tengok. Sebelum tu ada atas tu, siapa dia ya? Oh, Al-Fakir. Puan, nama Edis, saya tak tahulah apa maksud nama Edis. Ini nama-nama orang putih ke nama mana, saya tak tahulah tu. Allah Alam. Puan Nashikin ya. Saya kalau bahasa Arab dia panggil Adi. Adi, orang yang berani. Kalau Edis, saya tak tahulah. Nama bahasa mana saya tak tahu. Maka kena elakkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda-benda kalau kita tak tahu maksud nama apa, kita hanya tengok Google je. Tolong jangan jadikan Google sebagai ukuran kita. Kecuali kita Google tu kita tengok laman web yang dipercayai. Tu tak apa. Laman web yang dipercayai ya. Bukan laman web yang kita tak tahu muncul daripada mana. Itu kena hati-hati. Assalamualaikum, Ada Ustaz. soalan ke? Waalaikumsalam. Tuan Halim. Ni nak tanya Ustaz, ada dulu kawan saya, dia guna nama anak dia entah apa-apa nama dia letak. Lepas tu anak dia sakit dia Ustaz. Tu macam mana Ustaz? Nak kena tukar. Dia selalu anak dia sakit, demam panas lah apalah, banyak sakit dia. Pasal dia orang cakap, ada orang alim cakap, dia kata tukar nama tu dia kata. Okey. Okay, tu macam mana Ustaz? Adakah dia datang benda tu datang secara sampingan ke ataupun kalau kita guna nama orang lain, nama yang bagus baru okey. Sampai orang dia jumpa dengan apa, dengan dulu kan jumpa dengan apa, bomo lah apalah kan. Dia tukar nama tu, dia bukan pasal nak jumpa bomo tu, pasal tukar nama dia dah okey lah. Macam mana tu Ustaz? Terima kasih banyak Tuan Haji Abdul Halim. Jadi sebenarnya macam ni. Satunya, ada nama yang okey. Tapi dikaitkan nama yang okey tu, anak tak mampu nak tanggung nama ni, kena tukar nama. Berkebetulan tukar nama je, anak okey dah. Tak ada pula dia mengagam. Okey, ada seorang tu tanya saya, dia sebut nama anak dia apa dia, dah nama anak dia ke nama anak orang lain. Saya kata nama anak ni tak ada masalah pun. Berapa ramai orang dengan nama ni, tak sakit apa pun. Dan kita tak boleh kata mungkin anak kita tak mampu tanggung nama ni kerana nama tu nama yang biasa je. Jadi satu sudut, tidak boleh ada kepercayaan nama membawa sial. Sekiranya nama tu nama yang elok. Okey. Tapi kalau nama tu tak elok dan memang anak kita sakit ataupun anak siapa-siapa lah sakit, itu logik. Sekiranya nama anak tu tak elok. Sebab nama tu dia boleh jadi doa. Contoh ya. Kalau kita letak nama buka, okay, kita tak letaklah nama buka sebab contohnya, dia akan menangis lah. Buka tu artinya menangis. Okay. Ataupun sahabat Nabi dulu namanya Hazan. Dia jumpa dengan Nabi SAW, Nabi tanya, saudara nama apa? Nabi ni memang jenis suka tanya nama sebab Nabi, yalah mungkin Nabi nak tahu nak panggil dia apa. Kata dia nama saya Hazan. Okay, Nabi kata, kamu bukan Hazan, kamu Sahal. Hazan ni, ini ceritanya, cerita nanti kita jumpa, tapi ini cerita ringkas je. Hazan ni artinya orang yang sedih. Nabi kata kamu bukan orang yang sedih. Ataupun Hazan ni boleh bermaksud orang yang susah. Kamu bukan orang yang susah, tapi kamu ni Sahal, orang yang mudah. Tapi dia kata saya tak nak tukarlah nama yang ayah saya bagi Rasulullah. Nabi pun tak kata apalah, Nabi tak wajibkan dia tukar pun. Tapi kata cucu dia, okay, cucu dia nama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab rasanya. Okay. Sa'id ni ulama besar, tabi'in yang besar. Dia kata, sejak hari itu memang tok saya ni tak, dia hidup tok saya ni penuh dengan benda yang mengisahkan, benda yang menyedihkan. Memang nama memberikan faktor. Tapi kalau nama tu okey, tiba-tiba kena tukar, tiba-tiba tukar tu berubah anak kita tak menangis, saya agak confused untuk menerima benda tu. Kalau nama tak okey, ya memang kita kena tolak. Allah Alam Tuan Haji. Terima kasih Ustaz. Sama Tuan Haji, jazakumullah khairan.
Okey. Okey, ada lagi? Okey, ada lagi. Puan Ashikin tanya, letak nama Al-Fakir di depan, Al-Fakir Al-Amhadi di belakang. Okay, Al-Fakir tu biasanya gelaran. Kita tak perlulah letak nama kita, anak kita Al-Fakir. Al-Fakir tu biasa gelaran. Dia kata Al-Fakir ilallah, orang yang berhajat kepada Allah. Tak ada masalah pun. Cuma kalau setengah orang agama ni, kalaulah dia letak gelaran Al-Fakir tu membuatkan dia rasa dia hebat, dia kena elakkan. Al-Ahmadi di belakang tu gelaran. Ya, kadang-kadang dia belajar di sekolah Madrasah Ahmadiyah. Maka dia pun letak gelaran dia Al-Ahmadi. Dia belajar di Universiti Azhar, Al-Azhari. Dia belajar di Qatar, Al-Qatari. Dia belajar di Madinah, Al-Madani. Dia belajar di Mekah, Al-Makki. Atau kadang-kadang dia lahir di mana? Besut, Al-Besuti. Dia lahir di Seremban, Al-Serembangi. Gitu je, itu gelaran-gelaran je. Tak ada masalah pun. Cuma orang Melayu tak biasa dengan gelaran-gelaran tersebut. Saya suka dengan ulasan seorang ustaz tu, dia kata kalau gelaran tu boleh membawa kita bangga diri dengan kita letak al-al di depan. Contohnya saya letak Al-Fakir Zulkhairi, orang yang berharap kepada Allah Zulkhairi. Ya, kalaulah dengan saya meletakkan Al-Fakir tu melambangkan saya ni kononnya zuhud, konon saya ni hebat, kena elakkanlah. Walaupun ulama dulu biasa sebut Al-Fakir ilallah, orang yang berharap kepada Allah. Tapi kalau gelaran tu membuatkan kita rasa bagus sangat, hebat sangat, maka kena elakkan. Kita kena mengelakkan apa sahaja yang boleh menggambarkan kehebatan kita. Okey. Ibu Syarifah, nama anak kawan nama Al-Haq, tak elok. Tak elok. Nama cucu Malaikah tak elok. Nama Hasrul saya tak tahu. Sampai sudah saya tak tahu apa maksud nama Hasrul. Idlan ni saya tak tahu macam mana, tapi kalau yang rasanya Adlan ni orang yang adil. Okey, Adlan. Dan kalau Idlan saya tak tahulah bonda Kamariah. Wallahualam. Kalau bonda boleh tanya lagi beberapa ustaz. Kalau memang tak jumpa, dan kali ini nama anak bonda, kalau bonda boleh tukarlah kepada Adlan. Kalau Idlan, wallahualam. Saya tak pasti. Okey, wallahualam. Ada lagi ke? Saya nak bentang pun takut masa kita dah pendek. Ada dalam sekitar 8 minit lagi. Okey, ada persoalan tak? Kita punya persoalan. Wafi Habib. Okey, Wafi orang yang menunaikan janji. Habib tu kekasih, tak ada masalah. Murabbi, gelaran pada ustaz. Murabbi tu pendidik, tak ada masalah pun. Cuma saya sendiri kurang suka kalau orang panggil saya murabbi. Kalau dia panggil secara umum tak apa. Tapi kalau dia panggil khusus tu tak berapa macam, saya tak berapa berkenan. Kerana kita tahu kita bukan macam tu. Murabbi ni pendidik. Jadi pendidik ni maknanya dia didik satu-satu, dia jaga macam guru kat sekolah, dia jaga satu-satu anak muridnya macam mana. Saya lebih suka kalau saya ni digelar muallim. Muallim ni orang yang berkongsi, itu je lah. Ya? Muallim ni guru, orang yang mengajar, gitu je. Sekadar berkongsi je. Murabbi ni betul-betul mendidik. Saya bukan murabbi ibu-ibu. Benda-benda, confirm tak. Kecuali saya ada satu tempat pengajian, orang datang, saya pun ajar satu-satu, didik caranya macam cara makan macam mana, kehidupan macam mana, duduk asrama. Okey, itu murabbi lah. Ataupun kita memang ada grup kita sendiri, sebulan sekali kita jumpa, kita selalu bagi nasihat. Kita pastikan kawan-kawan kita ni betul lah tuju, yang masuk politik macam mana, yang masuk perniagaan macam mana, yang masuk di bidang teknikal macam mana. Itu murabbi. Tapi kalau sekadar macam ni, dia panggil muallim. Wallahualam. Okey, ada lagi tak benda-benda sekalian? Dah habis ke soalan? Apa bilang 5 1, 2, Ustaz, tanya. Ya, Bonda Ruqayyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita panggil nama anak kita tak sebenarnya nama dia yang dalam kita data kan, kita panggil macam contohnya Alung Angau Uda tu, boleh ke Ustaz dalam bentuk nama? Boleh, tak ada masalah. Itu semua gelaran. Ke kan? Panggilan untuk keluarga lah. Boleh Ustaz ya? Boleh, tak ada masalah. Alung, Atih, Anjang, Alang, semua tak ada masalah. Okay. Terima kasih Ustaz ya. Sama. Orang Arab dulu pun ada gelaran macam tu juga. Dia panggil orang gelaran ni, dia ada dua bahagian. Satu namanya kunyah.
Kunyah tu yang abu ungu kat depan. Yang keduanya laqab. Laqab tu gelaran lah. Ada sahabat Nabi dia botak, orang panggil dia Aqra'. Ada sahabat Nabi, ada ulama dia pincang, orang panggil dia A'raj. A'raj ni orang yang pincang, orang tempang kaki, gelaran. Ada orang tu dia panjang tangan dia panjang sikit banding orang lain. Orang panggil dia Zulyadain, mempunyai 2 tangan. Jadi bab gelaran ni biasa, tak ada masalah pun. Kita tak boleh kata letak nama anak elok-elok panggil gelaran Angah Halung bila kita nak doakan dia. Nama doa ni tak semestinya kita kena panggil setiap hari. Kita letak nama tu pun dah doa. Dan ada masa kita panggil nama penuh dan nama dia. Jadi cuma macam tu. Kita tak semestinya macam nama saya Zuhairi. Tak adalah mak saya panggil saya Zuhairi. Tapi mak saya kalau tanya, orang tanya dia, apa nama anak kedua tu? Zulkhairi. Itu sudah kira doa lah tu Zulkhairi. Okey, macam saya, tapi kalau saya sendiri, sebab saya ni muda lagi, saya dah biasakan diri dengan anak-anak ni. Walaupun anak saya 2 orang. Seorang saya panggil kakak, seorang saya panggil adik. Tapi ada masa saya panggil nama, Mariam. Okey, ataupun kadang-kadang Jamilah. Ataupun kadang-kadang Mariam Jamilah. Okey, macam anak kedua tu. Kalau saya nak kejut dia solat, nak suruh baca Quran, Abdullah saya panggil. Dalam keadaan kadang-kadang saya panggil dia Abbas. Walaupun banyak saya panggil adik, tapi saya biasakan diri. Dari kecil lagi, saya dah panggil dia Abdullah, saya dah panggil dia Abbas, saya panggil dia Abdullah Abbas. Walaupun banyaknya saya panggil adik. Jadi tak ada masalah benda tu, Bunda. Ya. Kata Ustaz. Sebab orang lain banyak panggilan yang macam tu kan, dia bahasa dengan adik-beradik kan. Betul, tak ada masalah. Ya. Baik. Setakat ini je kot perjumpaan kita pada pagi ni. Ada soalan-soalan lagi kita simpan ke minggu hadapan, insyaAllah. Minggu depan Ustaz ada ke, insyaAllah? Minggu depan insyaAllah ada. Okay. So taruh soalan ya. Okay, waktu sekarang pun 9:01 minit. Ustaz pun mungkin ada hal lepas ni dan kita pun menanti ketibaan Ustaznya kuliah duha ke talian. Perempuan bolehlah. Ustaz, okay. Akhirnya Ustaz doa sikit untuk kami sebelum tutup. Silakan. Tidak ada doa yang khusus melainkan kita baca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kerana sekiranya dalam majlis kita ada dosa, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, insyaAllah. Dan sekiranya tidak ada dosa, bahkan benda yang bermanfaat, maka Allah tambahkan manfaat kepada kita dengan bacaan tasbih kafarah tadi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Abang Terima kasih juga sahabat-sahabat semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz dan terima kasih semua. Terima kasih Opah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni perempuan kita ada kuliah duha bersama dengan Al-Fadil Tuan Haji Ahmad Hafiz ya tentang akidah muslimin. Jadi perempuan Opah mintalah supaya